Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan dan keimanan itulah kita dimasukkan Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung masih lagi perbicaraannya pada sifat 20, muka surat 4, sifat yang ketujuh kan? Sifat yang ketujuhnya qudrah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketujuhnya qudrah, artinya kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia pada zat, yang berdiri ia pada zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran, yang ta'aluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradatnya. Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradatnya. Lawannya al-ajzu, artinya lemah, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah
Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Baik. Jadi kita sambung lagi sifat 20. Sekarang perbicaraannya pada sifat yang ketujuh daripada 20 sifat. Baik, bila masuk sifat yang ketujuh ni, dia dah mula masuk kepada sifat yang dipanggil ma'ani. Sifat ma'ani ni kata ulama ialah sifat yang sebenar-benar sifat yang ada pada Allah. Adapun yang sebelum-sebelum ni dia bukan hakikat sifat. Dia, kalau yang pertama dulu kita mengaji wujud. Wujud tu bukan hakikat sifat, tapi wujud tu nak menyatakan bahawa Allah tu ada. Dia bersabit dengan zat. Ada zat Allah, adalah wujud yang disebut sebagai wujud. Tapi nak lihat wujud kita pun tak nampak wujud. Mana boleh tengok wujud. Macam tak payah kata Allah, kata kita. Kita kata, contoh saya kata saya, Ustaz Syakir wujud. Betul lah, memang saya wujud. Tapi wujud tu mana? Mana boleh tunjuk wujud? Tapi wujud tu ada, kita kata. Ada tahu, tapi mana? Gitu. Jadi sebab tu kata ulama, wujud bukan sebenar-benar sifat, tapi wujud nak menyatakan ada. Kita kata yang benda tu ada, maka kita kata benda tu wujud. Kita kata Allah tu ada, maka kita sabitkan, kita tetapkan Allah tu ada. Itu sifat yang pertama kita mengaji dulu. Kemudian kita mengaji sifat yang kedua sampailah sifat yang kelima. Sifat yang keenam. Jadi lepas wujud apa? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah. 5 sifat selepas tu. Iaitu sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu lil hawadis, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan sifat yang keenam iaitu wahdaniyah. Jadi ada 5 sifat. 5 sifat ni pula pun kata ulama sebenarnya bukan hakikat sifat, bukan sebenar-benar sifat, tetapi kelima-lima ni dipanggil sebagai sifat khabariyah. Dia sekadar khabar. Khabar ni maksudnya kita nak maklumkan, nak bagi tahu. Nak bagi tahu, contoh kita ambil yang pertama tadilah, yakni kidam. Sifat kidam. Apa makna kidam? Makna kidam ialah sedia. Apa makna sedia? Makna sedia tak ada permulaan. Jadi nak memaklumkan, nak bagi tahu bahawa Allah tu tak ada permulaan. Begitu juga dengan baqa', nak mengatakan bahawa Allah tu tak ada pengakhiran. Mukhalafatuhu lil hawadis, nak mengatakan bahawa Allah tu tak sama dengan makhluk. Jadi semua kelima-lima sifat tu ialah sifat khabariyah. Sifat yang nak memaklumkan, nak bagi tahu Allah tak gitu, tak gini. Gitu. Dan juga ulama panggil, selain daripada nak orang panggil, ulama panggil khabariyah, ulama panggil juga sebagai sifat salbiyah. Salbiyah ni ambil daripada perkataan salbun. Salbun tu maksudnya nafi. Kelima-lima sifat ni semua perkataan depan dia ada tidak. Maknanya dia nak menafikan. Kalau kidam, menafikan Allah ada permulaan. Baqa' menafikan Allah ada pengakhiran. Mukhalafah menafikan Allah sama dengan makhluk. Qiyamuhu menafikan Allah memerlukan yang lain. Wahdaniyah menafikan Allah itu dalam bentuk gandaan, 2, 3 atau 4. Tetapi nak menyatakan bahawa Allah itu esa. Jadi sebab tu kelima-lima sifat yang sebelum ni kita mengaji ni, ulama menamakan dia sebagai sifat salbiyah atau khabariyah. Habis dah wujud, habis dah kidam, habis baqa', habis mukhalafah, habis qiyamuh, habis wahdaniyah, habis. Sekarang nak masuk sifat yang seterusnya, iaitu yang ketujuh, itu namanya kudrat. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Daripada sifat yang ketujuh sampai sifat yang ke-13, inilah kata ulama sebenar-benar sifat. Dipanggil akan namanya sifat ma'ani. Kenapa disebut sebenar-benar sifat? Sebab kita boleh nampak dia. Maujud pada zihin, maujud pada kharij, kata ulama. Kita ambil contoh dululah. Kita ambil contoh sifat kuasa. Kita, kalau Allah izinkan ke atas kita boleh nampak kekuasaan Allah. Boleh nampak, boleh tengok kekuasaan Allah. Ada. Jadi sebab tu
kudrat ni atau dengan nama lainnya kuasa bagi bahasa kita Melayu, maka sifat kudrat atau sifat kuasa ni adalah sifat yang sebenar-benar sifat yang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Kemudian kita tengok pada kitab ni. Kitab kata apa? Ketujuhnya dia kata kudrah, qaf dal ra ta marbutah, kudratun, kudrah. Artinya nya mana? Nya kudrah. Arti kudrah itu dari segi bahasa. Kita belajar sebelum ni, saya bagi tahu dah, nak belajar sifat 20 kita kena bawa 5 poin. Poin yang pertama nama sifat, nama dia kudrah. Kemudian poin yang kedua erti sifat, terjemahan bahasa. Kudrah bahasa Arab, terjemah dalam bahasa Melayu, kata Syekh artinya kuasa Allah Ta'ala. Jadi kudrah tu erti kalau terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, makna kudrah tu kuasa. Tapi kuasa yang macam mana? Kita nak kena tengok. Sebab polis pun kita panggil pihak berkuasa. Adakah polis tu pihak kudrah? Jadi nak tengok. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, makna sifat. Makna sifat ni dia menghuraikan poin yang kedua. Poin kedua menyatakan makna kudrah itu kuasa. Maka poin yang ketiga nak terang apa makna kuasa. Apa makna Allah itu maha berkuasa? Kuasa tang mana? Macam mana kuasa? Bermula maknanya nya kuasa itu iaitu satu sifat yang maujud. Pertama sekali kata Syekh, sifat kudrat atau yang disebut sebagai kuasa ni, sifat kuasa ni adalah sifat yang maujud. Apa makna maujud? Yang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Maksud ada sungguh pada Allah Ta'ala, maujud pada zihin, maujud pada kharij. Artinya boleh terima dengan akal dan boleh nampak dengan mata kepala. Mata kepala kita ni boleh nampak kuasanya Allah. Kekuasaan Allah tu boleh nampak. Itu maksudnya maujud, ada sungguh. Kuasa tak kuasa, kita tak nampak macam mana. Tengok berkuasanya Allah Ta'ala. Kita dulu tak kahwin lagi, seorang, kita seorang. Lepas tu bini kita pun tak kahwin lagi lah, tak kahwin dengan kita, dia pun seorang juga. Lepas tu kita bertemu suka-suka nikah. Nikah kahwin. Nikah kahwin lah kan. Lepas tu hidup bersama. Tiba-tiba kan, balik kuliah, bini bagi tahu, bang, dia pun tunjuk tu apa nama tu, test tu, pregnant test, kan. Kita pun tak faham kan benda apa tu. Dia tunjuk ada line-line, garis-garis tu. Dia tunjuk ni bang, kita benda mana kita faham kan, kita mengaji bahagian tu. Dia tunjuk ada garis-garis. Dia kata ni maknanya positif. Ingat positif apa? Ingat positif corona ke apa? Tak masuk positif. Positif maknanya kena jadi janin dah. Makna dapat anak. Abang dah jadi ayah. Maknanya dalam perut bini kita tu ada budak. Persoalan yang timbul, mana datang budak? Dulu sebelum dia kahwin ada tak budak dalam tu? Tak ada. Kenapa lepas kahwin tiba-tiba ada budak dalam tu? Mana datang? Kalau bukan dengan kuasa Allah. Kalau ikut logik tak kena. Mana kena dengan logik? Sebab macam mana dia boleh ada situ? Adalah ada membesar pula. Besar, makin lama makin besar, jadi mata, jadi telinga, keluar jadi manusia. Boleh cakap apa semua. Mana datang? Tu kuasa Allah. Lagi nak tunjuk lagi hebatnya Allah Ta'ala. Kita makan buah rambutan kan, orang tu kata makan buah rambutan telan dengan biji-biji. Kita pun telan biji-biji. Lepas tu bila sakit perut pergi cari celah semak, berak tang tu. Itu pun berak keluar dengan biji-biji tadi yang kita telan tadi. Jatuh situ. Kita biarkan dia berapa tahun lah, kat 5-6 tahun, tengok naik pucuk, jadi pokok. Pokok benda? Pokok rambutan tahi, orang kata. Sebab dia tumbuh dari situ. Jadi tapi nak ceritanya jadi pokok. Biji tu sebiji je. Sebiji je kita makan. Jatuh situ jadi sebatang pokok. Pokok tu pula menghasilkan berbiji-biji rambutan. Mana datang? Boleh terima dengan akal ke? Kalau nak fikir logik, macam mana datang? Padahal sebiji je tanam tadi tu, jadi pokok tu sebiji je. Dan dengan sebiji tu jadi pokok, daripada pokok jadi biji-biji. Allah.
Tu tak nampak lagi Allah kuasa. Tak nampak lagi Allah hebat. Berapa kita nampak makhluk hebat? Kenapa nampak makhluk kuasa? Makhluk boleh buat macam tu. Buat nak tengok. Sebab tu Allah cabar. Allah kata buat sehelai rumput macam mana aku buat. Tak payah besar. Allah tak cabar suruh buat gunung. Allah tak cabar suruh buat bukit. Allah kata buat sehelai rumput. Boleh manusia buat? Boleh. Bila tak boleh, maknanya kita apa? Kita buat apa? Takut nak sebut. Kita bodoh tu ceritanya. Makna kita bodoh. Bila kita bodoh, siapa yang cerdik? Siapa yang pandai? Allah. Barulah namanya tauhid. Baru tunduk pada Allah. Baru terkesan sujud dalam sembahyang, sembam muka atas lantai. Barulah tak ada rasa hebat pemuka ni. Ini dah rasa bijak, rasa pandai, rasa cerdik, rasa macam bagus. Muka kita hebat, mentang-mentang jadi esko, jadi menteri. Situ tak kena. Jadi menteri silakan jadi esko silakan jadi pegang jawatan, pegang pilah jawatan. Tapi dia sekadar jawatan. Tapi kamu tetap hamba di sisi Allah. Tak ada nilai tinggi sikit pun pada sisi Allah, tak ada. Sisi makhluk je nampak tinggilah jawatan kamu. Sisi Allah tak ada. Tak kira pun siapa pun dia, baik agung, baik sultan, baik rakyat biasa, bila sembahyang letak muka atas lantai. Betul tak? Dah? Kok mana mulianya? Tak ada. Kok mana hebatnya? Tak ada. Hebat pada pandangan manusia je. Kalau betul hebat, orang lain semua sembahyang letak muka atas lantai, dia katalah dia tu hebat sangat. Jangan letak muka atas lantai, letak muka atas tiang sujud. Boleh? Tak boleh. Tu nak ceritanya. Itulah nak cerita tentang Allah Maha Kuasa. Tengok kekuasaan Allah. Allah menghidup dan mematikan. Asal tak bernyawa, Allah boleh bagi hidup dia. Asal hidup, Allah boleh bagi dia mati. Senyap tu tak kata apa. Allah boleh buat. Kita boleh menghidup dan mematikan. Mungkinlah kita, saya boleh matikan, saya bunuh orang, matilah. Katalah contoh, dia cocok mati orang tu. Okey, cuba hidupkan pula. Boleh? Tak boleh. Panggil doktor pakar mana dunia, seluruh dunia pun, suruh hidupkan balik mayat yang dah mati. Boleh tak? Tak boleh. Melainkan dengan izin Allah. Allah boleh hidupkan, Allah boleh matikan. Bukan sakat hidup dan mati. Allah boleh mengadakan sesuatu yang tidak ada. Allah boleh meniadakan sesuatu yang ada. Kita nak menghilangkan sesuatu tu, kita sebenarnya bukan hilang. Sihir ni, tahu tak sihir, magic, dia bukan bagi hilang, dia cuma tukar. Dia ambil tisu putih ni, dia letak dalam genggaman tangan ni, dia pun tiup, dia buka-buka jadi burung merpati. Sebab apa? Sebab itu sihir. Sihir ni ilusi mata. Dia tukar daripada tisu jadi burung. Tapi suruh dia letak tisu tu, lepas tu buka, tisu tu hilang. Hilang terus. Bukan dalam poket, bukan mana. Hilang terus. Boleh buat? Tak boleh. Dia tak boleh menghilangkan. Dia tak boleh melenyapkan. Dia hanya boleh menukar. Sebab tu waktu Nabi Musa lawan dengan ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun dia baling tongkat jadi ular. Dia boleh tukar daripada tongkat jadi ular. Dan kalau ikut dia punya formula sihir dia akan berubah balik daripada ular jadi tongkat. Tongkat baling jadi ular, ular tu akan kembali jadi tongkat balik. Itu formula sihir. Nabi Musa pun ada tongkat. Nabi Musa, Allah perintah Nabi Musa lemparkan tongkat, baling tongkat jadi ular. Kemudian ular Nabi Musa makan ular-ular ahli sihir. Jadi ular Nabi Musa ni tadi bila dah makan ular ahli sihir, ular tu jadi balik tongkat. Persoalannya mana pergi tongkat ahli sihir? Ahli sihir pun pening waktu tu. Dia kata, kalau ikut sihir, tongkat baling jadi ular, ular tu kena jadi tongkat balik. Ini ular pun hilang, tongkat pun hilang. Mana pergi? Maka dia kata, apa yang Nabi Musa bawa ni benar-benar daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya ahli sihir Fir'aun semua pakat masuk Islam. Itu yang Fir'aun mengamuk tak tentu pasal. Itu menunjukkan kekuasaan Allah.
Kekuasaan Allah boleh bagi hilang. Sebab tu bila orang tanya tentang MH370, orang tanya alim ulama. Ulama jawab senang. Ulama kata kalau Allah nak bagi hilang, Allah boleh bagi hilang tanpa dengan apa sebarang sebab. Tak bagi meletup ke, tak ada apa ke, Allah nak bagi hilang, hilang tu. Allah nak bagi ada tu. Sebab Allah kun fayakun, jadi maka jadilah. Tak ada yang susah bagi Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma akal kita manusia fikir itulah, mungkin kena hijack ke, kena rompak ke, kena bom ke, kena tu mungkin aja. Tapi dengan kuasa Allah, Allah boleh bagi hilang, Allah boleh bagi lenyap. Macam dalam kuliah ni lah, saya pun tengah semangat saya pun tengok kitab balik, pandang-pandang depan tuan-tuan semua tak ada. Allah boleh buat. Menepi rupanya minum teh kat Allah. Nampak? Allah boleh buat. Mudah Allah nak hilangkan ke, Allah nak ada ke, Allah nak tak ada ke, Allah boleh buat. Sebab kita semua makhluk Allah duduk dalam genggaman Allah. Tak ada yang susah bagi Allah. Yang susah kita. Kita bahagian susah. Nak cari duit susah, nak bagi boleh rezeki susah. Susah kita. Allah tak ada susah. Tu. Nak menunjukkan sini kuasanya Allah, lemahnya kita, barulah kita akan menjadi hamba Allah yang sebenar. Tapi selagi kita nampak kita yang ada kuasa, selagi itu kita tak nampak Allah yang berkuasa, maka akan timbul di hati kita sombong, bongkak, ujub, takabur, jahat. Manusia paling jahat bukan manusia minum arak, bukan manusia rogol orang, bukan manusia berzina, bukan manusia main judi. Jahat dah tu, tapi bukan paling jahat. Jahat dah, tapi bukan paling jahat. Paling jahat siapa dia? Manusia yang ada sifat sombong, jahat. Dia paling jahat. Walaupun dia pakai kopiah 4 lapis atas kepala, walaupun datang solat jemaah tak pernah tinggal, tapi dalam hati ada sombong, dia paling jahat sekali atas muka bumi. Apa pula Ustaz cakap dengan tu? Kadang-kadang orang buat maksiat tapi tak sombong. Dia minum arak, memang dia minum arak, main judi, tapi tak ada sombong. Tak ada sombong macam mana? Kita tegur, dia dengar. Kata, tak baik minum arak ni, haram ni, air arak ni air kencing setan. Dia kata, kencing setan? Baru dia tahu. Dia kata, okey, aku tak minum dah. Aku terima kasih Ustaz. Dia boleh berubah sebab hati dia boleh terima dengan nasihat orang. Ada orang datang masjid kan kopiah Haju Melayu, tak pernah tinggal. Tiba-tiba ada budak tegur dia, dah diangkat tabir buat lebih kurang. Lepas tu budak tu mengaji pasti. Budak tu tengok pakcik tu angkat takbir lebih kurang je. Budak tu tegur, pakcik angkat takbir kat telinga ni, ustaz saya aja letak sini. Pandai nak tegur orang. Kamu tu hingusan lagi. Siapa makan garam dulu, dia kata. Dia main buah garam, beli garam 1 kilo, tonyoh atas muka dia. Ada tak je ni? Jadi sombong. Dah baik jahat. Kenapa kan ustaz kata sombong ni orang paling jahat? Sebab tu iblis dilaknat. Kenapa iblis Allah laknat dia? Sebab iblis main judi. Mana dia iblis main judi, pernah dengar? Iblis berzina tak ada. Iblis minum arak pun tak ada. Apa nak minum arak pula? Arak tu air kencing setan, takkan dia nak minum air kencing dia sendiri. Dah apa yang jahatnya iblis ni? Jahat dia kerana sombong. Aba wastakbara, Allah sebut dalam Quran. Ingkar dan sombong. Bila disuruh sujud pada Adam, sujud tu bukan suruh sembah Nabi Adam. Mana boleh sembah makhluk, sembah Allah. Tapi maksud sujud tu ialah hormat kepada Nabi Adam. Kerana Nabi Adam ni makhluk yang bernama manusia yang paling terbaik Allah cipta dari kalangan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang paling hebat Allah cipta ialah manusia. Sebab apa manusia jadi makhluk paling hebat? Sebab di kalangan manusia itu ada Nabi dan Rasul. Makhluk lain mana ada Nabi, mana ada Rasul. Sehebat-hebat malaikat, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Lepas tu malaikat Jibril, dia boleh naik ke langit sampai Sidratul Muntaha je. Nak masuk Hadratul Kursi, dia tak boleh naik. Dia tinggalkan Nabi Muhammad kat situ. Dia kata sampai sini sahaja seorang sahabat dengan sahabatnya. Kemudian Nabi tanya, kamu tak ikut sekali?
Kata malaikat Jibril, kalau aku naik juga, nescaya aku akan terbakar. Jadi had malaikat Jibril, hebat-hebat dia bawa wahyu, utusan Allah bawa wahyu hantar ke Nabi. Sehebat-hebat malaikat Jibril pun sampai Sidratul Muntaha sahaja. Dalam banyak-banyak malaikat, paling tinggi pangkat dia malaikat Jibril lah. Setinggi-tinggi pangkat dalam malaikat, yakni malaikat Jibril, sampai Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik lagi daripada ke atas tanah sampai ke Hadratul Qudsi. Maknanya di situ kata ulama, makam manusia lebih tinggi daripada makam malaikat sekiranya dia manusia yang soleh dan bertakwa di sisi Allah. Kalau manusia yang baik, yang soleh, yang bertakwa, pangkat dia lagi tinggi daripada para malaikat, sehingga malaikat jadi segan dengan dia. Saat nak dicabut nyawa, malaikat pun datang dengan segan. Ini kekasih Allah yang sangat hebat. Malaikat pun minta izin, saya nak cabut nyawa, cakap lembut, sebab dia segan. Orang hebat jadi kasih Allah. Tapi kalau manusia yang jahat, lebih teruk daripada iblis dan setan. Apa pula? Sebab dalam hadis Nabi kata, setan ni paling jahat dah. Tapi Nabi kata bila berkumandang azan, setan akan lari terkentut-kentut kerana takut akan mendengar suara azan yang menyebut Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi manusia dengar azan lagi dia tarik selimut. Dia sikit pun tak takut. Dah siapa lebih setan kalau gitu? Setan pun terkejut. Dia lagi setan daripada setan, kata setan. Nampak? Sebab setan pun takut dengan kalimah Allah. Manusia tak takut dengan kalimah Allah. La ilaha illallah. Setan takut dengan azan. Kita kalau rumah kita kena ganggu dengan jembalang kan viral kan, apa nama, pintu sliding door dia kena gegar. Ni mana tahu sliding door depan ni gegar, tiba-tiba jangan takut azan. Kerana apa makhluk pun bila dengar azan takut. Kerana mereka takut kepada yang mencipta alam, yakni Allah. Yang tak takut manusia je. Kau hajar punya manusia. Tak percaya pergi try masuk pub disco. Kita masuk-masuk, kita azan dalam tu, dia terajangnya kita keluar. Dia tak takut. Azan. Makhluk lain takut, jin takut, setan. Jin tu sehebat-hebat jin ifrit. Jin ifrit ni jin paling ganas sekali lah. Takut dengan kalimah Allah. Tu ifrit kan. Manusia kata ifrit, ini lagi ifrit ni, dia kata. Ini lagi ganas. Sikit pun tak takut. Bukan sakat tak takut dengan azan, langgar pula hukum Allah. La ilaha illallah. Berani sungguh. Nak buat pula ni apa, program Ratu Cantik 2 hari bulan 1 ni. Tapi Alhamdulillah dah didesak dengan katanya dibatalkan. Tapi itu sebab tu kita orang Islam kena bergerak. Kalau kita tak desak, agak-agak jalan tak? Jalan. Maksiat jalan. Ni Covid tak habis lagi, buat dah nak benda maksiat. Sebab tu orang Islam kita kena bersatu, kena mendesak untuk menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Ini yang ditegak, dia punya pangkat, dia punya jawatan, berebut nak jadi MB. Apa kejadahnya ni? Nah, sibuk dengan jawatan masing-masing, sibuk dengan politik masing-masing, sibuk nak besarkan periuk nasi masing-masing. Dah bahagian agama, mana pembelaan? Siapa nak tegakkan agama? Sibuk dengan kerjaya masing-masing. Apalah kan? Nak sibuk dengan jawatan sangat, sok kat padang mahsyar pergi berebut lah jawatan. Kita biar sibuk bahagian agama. Politik lah, tapi biar bawa politik Islam. Yang kita nak tegakkan Islam, yang kita nak bawakan Islam, yang menjadi keutamaan dalam diri kita ialah Islam. Barulah betul kan? Ini kalau hang kena maki bukan main marah. Nabi kena maki, awak tak marah. Islam kena maki, awak tak marah. Tapi kalau orang maki dia, nak saman terus. Nak naik mahkamah lah apa semua, buat report polis. Nabi kena maki mana? Buat apa? Tutup dengan selimut. Bukan jadi muslimin, jadi muslimut nama dia. Jadi pengecut, jadi penakut macam tikus. Tapi bahagian dia kena, bahagian dunia dia kena, jawatan dia kena. Mengamuk tak tentu pasal. Ini semua manusia-manusia munafik di hadapan Allah, di sisi Allah. Konon-konon mengaku Islam dan nak bawa Islam, tapi akhirnya
Apa yang dibawa oleh Islam dia letak tepi. Yang lebih dipentingkan dirinya masing-masing. Ni apa nak jadi tak tahu. Nak. Sebab ni tak faham sifat Allah ni. Tengok, Allah itu maha kuasa. Jangan main-main dengan Allah. Allah boleh buat apa saja kepada kita. Tak ada yang susah bagi Allah. Allah nak ceraikan badan kita, tak payah kata cerai depan jalan ni je bagi pecah. Tak. Allah boleh letak kepala kita di Jepun, kaki kita di Afrika. Allah boleh buat. Bagi hancur, berkecai, pecah. Satu duduk ufuk timur, satu lagi duduk ufuk barat. Punya jauh, Allah boleh buat. Tak ada masalah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Allah tunjukkan pada Nabi, Allah belah bulan. Tak ada, bukan payah. Dah bulan sebesar-besar bulan pun Allah boleh bagi belah. Apatah lagi sekecil-kecil kita ni, bukan besar mana kita. Kan? Lepas tu jangan sombong. Kerana sombong adalah penyakit yang paling teruk dan paling azab, paling jahat, dilaknat oleh Allah, seperti mana Allah melaknat iblis kerana bersikap sombong. Jangan sombong. Nah, kita buat salah tak apa, mengaku salah dan minta maaf, tarik balik. Kan? Saya mengaku silap lah, saya silap, saya minta maaf. Apalah. Nah, jangan bongkak, jangan sombong. Nak ke mana sangat kita nak sombong? Nak mengaku salah, tak ada masalah. Jangan nak suka nak tuding jadi kat orang. Orang ni yang salah. Mengaku kita salah tak apa dah. Bukan jadi buruk macam mana, lagi bagus. Nak orang pun tengok, oh bagus dia ni jujur, kan? Kita macam itulah. Baik. Iaitu satu sifat yang maujud, kata Syekh, yang berdiri ia pada zat. Dan sifat ni berdiri pada zat. Maksud berdiri pada zat, sifat ni ada pada zat Allah Ta'ala. Duduk pada zat Allah Ta'ala. Yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran. Dan adanya sifat kudrat, maka datanglah sifat kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran nanti kita tak belajar lagi. Lepas ni baru belajar. Cumanya nak ceritanya lazim melazimi. Ada sifat kudrat, maka adalah sifat kaunuhu qadiran. Jadi takdir kata, takdir ni ibarat. Ibarat kata kalau kudrat Allah tak ada, sifat kudrat ni tak ada pada Allah, maka kaunuhu qadiran pun tak ada juga. Sebab kaunuhu qadiran itu bersabit atas sifat kudrat. Ada kudrat, maka ada kaunuhu qadiran. Tapi itu dari segi ilmiah, dari segi belajar dipanggil majazi akli. Adapun dari segi hakikat, tak ada dahulu kemudian. Tak adalah sifat kudrat datang dulu kemudian barulah datang kaunuhu qadiran. Tak, sifat Allah bersekaligus. Ada kudrat serentak dengan ada kaunuhu qadiran. Bukan kudrat datang dulu baru kaunuhu qadiran datang kemudian. Tak. Tak ada istilah siapa dulu siapa kemudian. Allah ni zat dan sifat bersekali. Dia tak ada dahulu kemudian. Dahulu kemudian kita zat datang dulu, tapi sifat melihat belum datang lagi waktu tu. Wek keluar perut mak, mana kita nampak lagi? Mata ada, tapi menengok, menampak ni tak nampak lagi. Sebab sifat melihat tu belum Allah masukkan dalam diri kita. Tapi zat kita, diri kita dah ada. Sifat melihat tu belum ada. Lama-lama barulah boleh melihat. Lama-lama baru boleh mendengar. Jadi sifat kita ni datang kemudian setelah adanya zat kita. Adapun Allah Ta'ala, bukan Allah ada zat dulu kemudian baru datang sifat melihat Allah. Tak. Zat Allah datang sekaligus dengan sifat melihat, mendengar, semua yang ada pada Allah. Situ. Takut dia salah faham, jadi rosak akidah, jadi kafir pula nanti. Yang ta'aluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Sifat kudrat ni, ta'aluk dia, apa makna ta'aluk? Ta'aluk ni tambahan sifat. Maknanya Allah bukan semata-mata bersifat dengan sifat kuasa, tapi kuasa Allah Ta'ala itu mengadakan tiap-tiap mungkin. Apa maksudnya? Mungkin tu maknanya makhluk. Allah lah yang mengadakan tiap-tiap makhluk. Maksud tiap-tiap makhluk, setiap makhluk. Maknanya tak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ni, atau di langit atau di mana-mana, yang bukan Allah cipta. Tak. Kalau ada cakap begitu, jadi kafir. Jangan buat main. Jangan cakap yang lain ni semua Allah buat, aku ni bukan Allah buat, aku jadi sendiri ya. Walaupun dia cakap dengan nada bergurau, dia lala tu juga dah jadi kafir. Kalau takdir kata dia mati dan tak sempat mengucap, jangan tanam di perkuburan orang Islam, tanam di perkuburan orang kafir, sebab dia mati kafir. Jangan main-main. Soal akidah tak boleh buat gurau. Nak gurau tang lain.
Nak gurau bab bola ke, gurau bab spoket motor ke, tak apa, gurau. Kawan tu naik motor, dia kata, pakcik, awak tayar pusing. Gurau tang tu tak apa. Pakcik tu pun nampak ni. Pakcik tu marah. Tak apalah. Gurau tang tu tak apa. Itu tak rosak akidah. Tapi gurau bab akidah kafir. Jangan main-main. Jangan buat gurau dalam soal akidah, dalam bab ketuhanan tak boleh buat gurau. Tu. Jadi ta'alluq sifat Allah, maknanya sifat Allah itu mengadakan tiap-tiap sesuatu. Semua makhluk ni Allah yang bagi ada. Lepas tu kita tengok diri kita pula makhluk. Kita boleh bagi ada ke sesuatu? Tak boleh. Kalau kita boleh bagi ada, tunjuklah. Kalau kita boleh bagi ada apa yang kita nak, sudah tentu. Kalau contoh kita dapat anak, kalau kita boleh naklah apa kita nak, mesti kita nak anak kita ni paling comel sekali dalam dunia. Mata biru, rambut blond, tak main hitam, blond macam Mak Saleh, kulit putih melepak, lesung pipik sampai 4 kali naik sampai atas ni. Nampak? Mesti kita nak paling lawa, hidung mancung ke depan, dagu berlekuk, ibu jari pink, lawa. Nampak? Kita mesti nak macam tu. Tapi kita nak keluar-keluar macam mana? Hitam. Nak buat macam mana? Bukan kita kata dah, ni contoh. Dah Allah nak buat macam tu. Tak kira siapa pun. Ada orang katakan, tengok maknya putih, anaknya gelap pula. Dah. Bukan pasal mak ke anak, Allah tentu gelap-gelap. Tak boleh nak buat benda. Dah Allah nak. Bukan kita nak, Allah yang nak. Allah punya kuasa, bukan kuasa kita. Kalau kita ada kuasa, kita boleh buat apa kita nak. Tak boleh, sebab Allah yang berkuasa. Jadi bila Allah yang berkuasa, reda je lah apa yang Allah beri. Sebab kita tak ada kuasa. Mujur Allah bagi anak. Kalau Allah tak bagi, tak payah kata putih, tak payah kata gelap, anak pun tak ada. Dah macam mana? Allah punya kuasa kat tu. Jadi bila pandang, renung, fikir kan, kuliah ni, majlis ilmu ni, itu yang mendekatkan hati kita pada Allah. Baru kita termenung, betul lah, Allah lah. Baru kita nampak Allah. Itu yang dikatakan maksud nampak Allah. Bukan nampak Allah tu Allah duduk depan kita tak, tapi nampak Allah yang berkuasa dalam hati kita ni. Kita nampak, barulah kita akan tunduk Allah. Baru nak sebut nama Allah. Bila kita sakit, baru kita sebut Allah. Baru nak panggil Allah. Tu sebab baru nampak Allah tu hebat. Sebab apa? Sebab kita lemah dah, sakit. Dah masa sihat wa'afiat dulu, masa cergah dulu ada sebut nama Allah, jauh payah. Bila dah susah, baru nak sebut nama Allah. Rumah naik air banjir, rumah terbakar, nak rumah jadi susah, duit tak ada, barulah nak mengeluh Allah, baru nak doa. Kan? Sekali tu jalan-jalan kat satu masjid tu, tak nak disebutlah nama masjid tu. Jalan-jalan, tengok kereta penuh. Selalu tak ada orang sangat. Ni kereta parking tepi masjid tu penuh. Awak ramai sangat maghrib kali ni. Tengok jenguk kot dalam. Tengok 4 saf semayang maghrib, 4 saf. Tak pernah 4 saf. Sebab selalu 4 orang. Bukan 4 saf, 4 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, ketua kampung. 4 orang tu je semayang. Tapi kali ni bukan 4 orang, 4 saf. 4 saf Alhamdulillah, orang kampung dah banyak berubah. Datang semayang jemaah semua. Bagus. Baguslah. Jalan ke depan sikit, rupa-rupanya kampung depa banjir. Air naik sampai bumbung, banjir. Bila banjir, bau di masjid. Nak kata apa tu? Bila kita kata, orang kata-kata korang dah tak biadab gitu, tak kau hajar dengan Tuhan. Bila kamu susah baru nak cari rumah Allah, masa senang mana kamu? Mana kamu ada? Mana kamu duduk? Masa senang duduk depan televisyen. Orang buat kuliah maghrib buat tak peduli, duduk depan televisyen tergelak bahak-bahak tengok raja lawak kang-kangkung. Rukun Islam tak reti, rukun iman tak reti, rukun semayang tak reti. Malu daripada budak pasti lagi. Budak pun kadang-kadang reti, dia pun dah tak reti. Bukan kita kata orang tak, tapi nak tunjuk contoh.
sifat kita manusia ni kepada Tuhan tu macam mana, biadab ni tak biadab. Lepas tu tak payah pelik lah kenapa Allah turun azab, sebab perangai kita pada Allah pun macam mana perangai. Tu nak kita tak hormat Allah, kita tak taat Allah, kita tak sayang Allah. Bila susah baru datang rumah Allah, barulah nak duduk masjid. Itu pun baru diperasan, oh masjid ni gini rupanya, dia kata. Tak pernah datang rupanya. La ilaha illallah. Baru kenal tu imam kan. Tu sampai tak tahu apa. Tu baik, jadi ta'alluq sifat Allah iaitu mengadakan tiap-tiap sesuatu. Dan yang kedua, meniadakan dia, meniadakan sesuatu tu. Allah boleh bagi ada, Allah boleh bagi tak ada. Daripada ada, Allah boleh bagi hilang, tak ada. Daripada tak ada, Allah boleh bagi ada. Tadilah baby tu tak ada dalam perut, asalnya tak ada, Allah boleh bagi ada tiba-tiba dalam perut. Macam mana datang, wallahu alam, tu kena kuasa Allah. Nak Allah mula-mula ada, tiba-tiba Allah bagi tak ada, itu pun dengan kuasa Allah. Kalau macam orang meninggal, kadang-kadang kan ada kawan ke apa ke, tahu-tahu dapat panggilan telefon petang tu meninggal. Kita kata apa? Pagi tadi baru minum air dengan dia. Kita pun tak sangka. Asal tadi elok ada sembang rancak, tak ada nampak sakit. Tahu-tahu petang tak ada. Kita cakap dengan dia tak nyaut dah. Mat, oh mat, aku ni mat. Senyap gitu. Buat apa pun tepuk, masuk jari dalam hidung tak balas dah. Tok guru silat, tengok tok guru silat. Lalat dia boleh tangkap dengan 2 jari je. Sok. Buka bunga dia. Kan main. Mati lalat duduk depan hidung, tak boleh tepis lah. Duduk di sini senyap. Kata tok guru silat, jurus banyak. Tahan lah lalat tak duduk ni. Lalat sampai masuk dalam hidung, dia tak balas, tak lawan. Apa dah? Mati. Apa mati? Allah ambil nyawa. Allah boleh buat daripada ada, asalnya hidup ada, Allah buat dia ada. Lepas tu nak besar mana kita ni? Nak sombong tang mana sangat kita ni? Dalam tak kita takut kita duk sombong. Khop, Allah ambil nyawa. Nak jadi macam ni? Duk tengah maki-maki orang, mengamuk tak tentu pasal mati. Berat. Jadi janganlah, kalau nak marah sekalipun jangan melebih-lebih. Marah tu memang sifat manusia. Takkan kita langsung tak ada perasaan marah. Orang buat kita ke sebagainya, kadang kita marah kan, tak ada buat apa, selipar hilang marah dah kita. Nak balik-balik ni keluar, mana selipar aku? Marah dah. Tak apalah marah, tapi sat-sat dah lah. Sekali tu je lah marah. Mana selipar aku? Tak apalah, selipar nak hilang dah, nak macam mana? Tak apalah, aku anggap sedekah lah siapa yang ambil tu. Boleh pahala. Kontrol balik diri kita, kontrol balik perasaan tu. Memang tak boleh nak elak, sebab Allah jadikan kita manusia berperasaan. Ada perasaan sedih, ada perasaan marah, ada perasaan gembira. Tapi dengan ilmu lah kita kawal perasaan kita. Marah jangan lebih-lebih marah, gembira pun jangan lebih-lebih gembira, sedih jangan lebih-lebih sedih. Kita susun balik. Marah setakat mana yang dibenarkan marah. Lepas tu kontrol balik, jangan bagi marah lebih-lebih. Itu cara dia. Itulah pentingnya ilmu. Kita fikir, aku nak mengamuk sakan, nak marah sangat, sagi Allah cabut nyawa aku macam mana? Tengah-tengah marah tu Allah matikan aku. Macam mana kira? Ada di Perlis, ada seorang ni. Inilah akibat bila jahil dalam ilmu agama. Tuan-tuan jangan buat main-main. Kita ni tak apa, tak bawa kitab pun tak apalah tuan-tuan. Datanglah masjid, duduk dengar kuliah. Jadi golongan mendengar dulu pun jadilah dengar gitu. Kurang-kurang tak dapat masuk semua, dapat masuk sikit pun jadilah. Kat Perlis ada satu orang. Inilah akibat bila menjauhkan diri pada majlis ilmu. Hidup memang hidup, tapi tak ada ilmu, menyebabkan hubungan dia dengan Allah jauh. Jadi dia tanam ni apa, tebu. Tanam tebu. Batu hujan lebat. Air ni sampai dia punya kebun banjir teruk, habis rosak tanaman-tanaman dia.
Nak, dia sakit hati sangat, tanaman dia rosak, modal banyak keluar habis apa semua, jadi rosak tanaman. Dia pergi ambil parang, dia keluar daripada rumah, dia jerit kat langit. Kata, "Oi Tuhan, hang buat apa kat aku ni? Aku penat-penat tanam. Hang bagi hancur semua ni. Apa ni?" Dia jerit ni, dia angkat parang, serta merta kilat menyambar parang dia sampai kena badan dia, jadi terbakar hangus hitam kat sini. Mati, kena panah mati. Kita dengar, sampai macam tu sekali dah. Bila orang jahil, macam tu lah. Orang tak ada faham ilmu agama, nak masa tenang macam ni memang dia tak cakap. Tapi bila Allah uji dia, dia akan keluar. Kejahilan dia akan muncul, akan timbul. Macam ada seorang makcik, dia tengok anak orang lain semua, dia punya adik-beradik yang lain semua dah dapat cucu. Anak-anak adik-beradik dia yang lain ni semua dah berkahwin, dah menikah. Yang dia ni pula Allah uji, anak dia semua perempuan, tak ada anak lelaki. Lepas tu kadang-kadang orang risau anak perempuan ni, kan? Jadi anak dia semua perempuan. Lepas tu tak menikah-nikah pula lagi tu. Yang menikah pun berapa orang je baru. Menikah pula anak pun tak dapat. Maknanya tak ada cucu dia ni. Jadi bila balik kampung raya, berkumpul adik-beradik, orang lain semua duk pegang baby-baby, pegang budak-budak kecil. Oh ni siapa dek? Ni cucu saya yang kelima. Oh ni cucu saya ke-8. Sampai tang dia orang tanya, cucu dek? Cucu. Apa benda ni? Buat sakit hati orang. Dia marah. Dia marah tu tak apa lagi lah. Dia terasa hati sebab dia tak dapat timang cucu lagi. Anak dia pun kahwin tak dapat anak lagi. Lepas tu dia kata macam mana? Dia kata, Tuhan ni tak adil, dia kata. Orang lain dapat anak, orang lain dapat cucu. Aku ni penat je semayang, tapi cucu pun tak bagi. Apa punya Tuhan lah, dia kata. Dia cakap gitu. Kita dengar. Kita astaghfirullahalazim, taubat, tarik balik apa cakap ni. Cakap gini ni, kalau dalam keadaan sedar, jadi kafir. Kalau dalam keadaan jahil, wajib bertaubat, mengucap balik dua kalimah syahadat. Inilah akibat bila kita hidup dalam kejahilan. Masa dalam keadaan aman, Allah belum uji, memang tak nampak apa-apa, steady je. Pokok kalau tak ditimpa ribut, memang nampak steady. Bila pokok tu diuji, Allah tiup angin. Tengok, kalau pokok tu kuat, angin macam mana deras pun dia tetap tegak. Tapi kalau pokok tak kuat, datang angin, melanting dia. Begitulah iman. Dalam keadaan tak diuji memang nampak steady je. Bila Allah uji, orang yang iman kuat, dia steady iman dia. Tapi bila orang yang iman tak kuat, sebab ilmu tak ada, jahil, mengaji tidak, Allah hantar ujian, bergoncang iman dia, tercabut iman dia, jadi kafir akhirnya. Allahu Akbar. Jadi itulah kita minta untuk kita hadir. Tak apa, tak bawa kitab, saya tak marah. Kita tak marah pun. Saya seorang je bawa kitab pun tak apalah. Sampai 3 kitab saya bawa. Tuan-tuan tak ada kitab pun tak apa, duduk dengar dulu. Kurang-kurang daripada dengar-dengar tu dah banyak-banyak saya bercakap tu dapat 1-2 masuk. Jadilah daripada tak ada langsung. Daripada kalau kita tak duduk dengar langsung ni, apa kita dapat? Duduk kedai kopi saja. Bukan salah kedai kopi, pas habis kuliah ni boleh lepak kedai kopi. Esok boleh lepak lagi kedai kopi. Dah. Lagipun masjid kita bukan kuliah ni sampai hari-hari, betul tak? Ada tiap-tiap malam dah, ada malam-malam tertentu je. Dah malam-malam lain tu nak pergi lepak ke nak apa, silakan. Dah malam ada kuliah, kita cuba hadir untuk faham ilmu agama. Tak dapat banyak, dapat sikit pun jadi. Supaya apa? Bukan sebab nak mengajar orang, bukan nak jadi ustaz, bukan nak jadi ustazah. Tak, tapi bila kita mengaji, kita kenal Tuhan kita. Bila kita kenal Tuhan kita, kita kenal aku ni hanya hamba, maka aku jangan lawan Tuhan aku. Sebab akibatnya aku juga yang teruk nanti kalau aku lawan dia. Itu tujuan belajar. Itu cerita. Baik, jadi Allah mengadakan tiap-tiap mungkin dan Allah meniadakan tiap-tiap mungkin juga. Atas muafakat iradat. Maksud atas muafakat iradat, apa yang Allah buat semua dengan iradatnya. Apa maksud dengan iradatnya? Dengan kehendaknya. Apa saja Allah buat dengan kehendak Allah. Maksud dengan kehendak Allah, Allah yang nak macam tu. Jadi kita tengok contoh, iblis ni siapa cipta? Allah cipta. Dan iblis ni jahat.
Adakah Allah cipta iblis untuk jadi jahat? Ya, memang. Memang Allah cipta dia suruh jadi jahat. Dia jahat tu sebab perintah Allah. Allah yang suruh dia jadi jahat. Allah memang jadikan dia jahat. Kalau kita kata Allah pun tak tahu iblis ni jahat rupanya, maknanya Allah jahil lah. Jadi mustahil. Jadi Allah tahu, Allah buat, dan Allah buat mengikut kehendak Allah. Kehendak Allah jadikan iblis jahat. Memang Allah yang jadikan dia jahat. Lepas tu kita tanya pula, sian iblis kalau macam tu, dia kata. Dia sian kat iblis. Nak sian iblis sebab Allah jadikan dia jahat. Kalau yang tu Allah jadikan mu sekali lah dengan iblis tu. Sebab pergi sian ke iblis. Tak sukati Allah lah. Allah nak jadikan ni jahat, ni baik, ni jahat, ni baik. Itu hak Allah. Sebab kita milik Allah. Ikut pada Allah. Nak jadikan kita kaya ke, miskin ke, nak hitam ke, putih ke, baik ke, jahat ke. Aduh. Kita tak boleh petikai apa pun. Allah nak tentu siap semua. Sukati Allah. Cumanya bila kita tengok Allah jadikan kita baik. Hari ni kita baik, boleh datang masjid, semayang jemaah, dengar kuliah. Nah, kita tak berzina, tak main judi, tak tikam nombor ekor. Kita ucap dia syukur, terima kasih. Sebab dalam banyak-banyak manusia Allah pilih kita jadi baik. Mujur Allah pilih kita jadi baik. Kalau Allah tak jadikan kita baik, nescaya kita tak ada dalam masjid ni. Sebab tu bila nampak orang buat maksiat, jangan hina dia, tapi kita kata alhamdulillah, nasib baik Allah tak jadikan aku macam dia. Dan kita doa, ya Allah, moga engkau ampunkan dia dan hijrahkan dia kepada kebaikan. Itu. Tapi perbuatan jahat dia jangan kita reda, tetap kita kena marah. Marah atas perbuatannya, bukan orangnya. Marahlah dosanya, bukan pendosanya. Jangan marah orangnya, tapi marah perbuatannya. Budak tu mencuri, marah di perbuatan curinya, bukan marah budaknya. Cakap dia, kamu jangan curi lagi. Marah perbuatan dia je, tapi jangan marah dia. Manusia boleh berubah. Boleh jadi hari ni dia mencuri, esok dia ulama. Kita hari ni mengaji, mana tahu esok jadi perompak. Mana siapa tahu. Allah nak tentu semua ni, kan? Lepas tu kita kena selalu berdoa pada Allah, minta pertolongan Allah supaya Allah husnul khatimahkan kita, mati dalam keadaan baik. Jadi istiqamah kita dulu, kini dan selamanya sentiasa baik. Doa selalu pada Allah, sebab Allah yang berkuasa boleh mengubah siapa-siapa pun. Jangan ingat hari ni kita baik, kekal baik sampai bila-bila. Allah buat kita hari ni baik, Allah boleh buat kita esok jahat. Allah boleh buat. Allah boleh buat hari ni kita jahat, esok kita baik. Allah boleh buat. Tu semua dalam kekuasaan Allah. Bila dalam kekuasaan Allah, kena banyak sebut nama Allah, kena banyak minta pertolongan Allah. Itu dia. Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin, melainkan atas sifat yang ditentukan dia oleh iradatnya. Allah jadikan sesuatu itu semuanya dengan kehendak Allah, kata Syekh. Lawannya, lawan kepada sifat kudrat, iaitu al-ajzu. Al-ajzu artinya lemah. Jadi mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Kalau Allah lemah, maka Allah tak layak jadi Tuhan, sebab dia pun lemah. Macam mana dia lemah, lepas tu dia nak urus kita? Tak kena. Jadi Allah tidak bersifat dengan sifat lemah. Maka nak tolak mengatakan Allah lemah, kita bawa datang perkataan kudrat. Allah tak lemah dan Allah itu berkuasa. Itulah datang sifat kudrah. Mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu kuasa. Berkuasa, amat kuasa. Jadi kita habis dekat sifat kudrat dulu pada malam ni, dan kita akan sambung nanti sifat yang ke-8 pada kuliah yang akan datang, iaitu sifat iradah. Iradat. Sifat iradat. Jadi saya ni ginilah, kadang-kadang jelah kita tak boleh nak salahkan orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang manusia ni begitulah. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Jadi kadang-kadang kawan kita yang bahagian mengumumkan kuliah, kadang-kadang dia pun terlupa. Jadi kita ingat sendiri kita lah.
setiap hari Khamis minggu keempat itu kuliah saya. Bila-bila bulan pun. Tarikh tak tetap, sebab kita bukan ikut tarikh, kita ikut hari. Hari Khamis minggu yang keempat. Macam mana nak tahu minggu keempat? Kita tengok kalender tu, kita tengok hari Khamis, kita kira dari atas 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu saya. Kitab Hidayatus Sibyan. Jadi minggu keempatnya kita hadir bawa kitab kita Hidayatus Sibyan ni, kita mengaji. Melainkan saya bagi tahu ahli jawatan kuasa, bulan ni saya tak dapat datang sebab ada urusan lain gini-gini ni, baru depa umum, minta maaf ustaz dapat datang, batal dan sebagainya, ataupun ganti ustaz lain ke dan sebagainya, insya-Allah. Jadi gitulah. Tak apalah, jangan kita salahkan siapa-siapalah. Orang ni lah salah, tak bagi tahu ni dah. Biasalah manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat silap, biasalah kan. Kadang-kadang bukan dia je silap, kita pun kadang-kadang silap kan. Jadi tak apalah, lebih kurang cumanya kita pesankan gitulah, tiap-tiap Khamis minggu keempat itu kuliah kita kat sini. Jadi kita pun sama-sama ingat sama-sama. Jadi gitulah, insya-Allah jadi cukup sekadar tu pada malam ni, dan saya nak bergegas terus ke Sungai Tuntung pula untuk sesi kuliah Isyak pula di sana. Jadi barang-barang niaga saya tak buka lah. Jadi kalau nak beli barang niaga boleh terus ke sekolah kami kat dalam tu, sikit je pun dalam tu kan. Ataupun jumpa Ustaz Zainuddin ke atau ustaz lain, Ustaz Kiam yang lain yang mengajar di sinilah. Jadi cukup sekadar tu pertemuan kita pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita kongsikan adalah untuk sama-sama kita memahami agama kita. Tak dapat banyak pun, dapat sikit pun, jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.